Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana ya suara? Boleh insya-Allah. Ada dengar ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon tuan-tuan, puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dah ada suara ya insya-Allah ya, boleh dengar ya? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita mulakan lagi sekali dengan membaca doa. Alhamdulillah supaya insya-Allah kuliah kita berjalan dengan lancar insya-Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Tuan Haji Yaakob selaku penyelia kepada program kita pada pagi ini. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh para pegawai Masjid Mukminun, khususnya urustia berkaitan dengan pengajian muslimat yang telah kita laksanakan pengajiannya dengan membaca kitab Hati yang Berzikir. Terima kasih kepada pihak masjid, khususnya Tuan Haji Yaakob yang mengurus pengajian kita pada pagi ini, dan kepada urustia muslimat insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita teruskan lagi pengajian berkaitan dengan hati yang berzikir. Dan insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 46. Ya, muka surat 46. Bagi sesiapa yang ada kitab, insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 46 di bawah tajuk rahsia-rahsia hati. Ya, rahsia-rahsia hati. Baik ya, saya baca di sini dulu insya-Allah. Hati manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah terlalu seni dan penuh dengan kerahsiaan. Dalam tulisan mengenai hati, Al-Arif Billah Syekh Ahmad Ibn Athaillah mengatakan, hati ini tempat terbitnya berbagai cahaya. Dan di sana terdapat cahaya ilmu, cahaya makrifah, cahaya tauhid. Tempat terbit dan memancarnya adalah di dalam hati orang yang makrifah ataupun orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mungkin sebelum ni kuliah saya ni hanya untuk muslimat. Ya, muslimat Masjid Mukminun. Tetapi mungkin pada pagi ini ramai yang bersama dengan kita daripada sahabat Masjid Al-Mukminun. Ya, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi kami telah membaca buku ni yang saya namakan ataupun saya susun buku ni dengan diberi nama Hati yang Berzikir. Iaitu hati yang kita ingin sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutamanya bila mana kita sedang beribadah kepada Allah. Ya, ibadah sembahyang, ibadah membaca Quran. Begitulah pula ibadah kita sekarang ni berada di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini yang saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sudah cukup faham. Ada di antara puasa, orang yang berpuasa ini berada pada tahap puasa orang awam. Ada orang dia berpuasa pada tahap orang khusus. Ada orang dia berpuasa setelah melalui puasa 20 tahun, 30 tahun. Maka dia telah berada pada satu tahap puasa yang dinamakan khususul khusus. Apa maksudnya? Yang ini dia berkait dengan apa yang kita bincang pada pagi ini, iaitu berkaitan dengan hati kita manusia. Ya, ada orang dia berpuasa pada zahirnya, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan sesama suami isteri, maka sekadar itu sahaja. Tetapi dia tidak mampu menahan matanya, dia tidak mampu menahan telinganya, dia tidak mampu menahan mulutnya, dia berbicara perkara-perkara yang berkait dengan apa yang dilarang dan ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dia dinamakan puasa yang awam. Yang kita harap-harap saya dengan tuan-tuan dan puan-puan sudah
ke depan dalam bab puasa kita kerana kita sudah ada banyak pengalaman yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup berada di bulan Ramadan. Baik, yang keduanya, ada orang berpuasa bukan sekadar dia boleh tahan makan, boleh tahan minum dan melakukan hubungan suami isteri, tetapi dia mampu menahan anggota panca indera zahirnya. Ya, dia berpuasa pada matanya, dia berpuasa pada telinganya, dia berpuasa pada mulutnya, berpuasa pada tangannya, tidak melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia dinamakan puasa orang yang khusus. Tetapi ada satu lagi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Iaitu bila mana saya dengan tuan-tuan dan anak isteri kita dan masyarakat kita bukan sekadar berpuasa pada tahap pertama tadi meninggalkan makan dan minum, tetapi menjaga dan berpuasa pada anggota zahirnya, tetapi dia juga berpuasa pada batin, hati dia. Bagaimana hati dia berpuasa? Iaitu di saat dia melalui 12 jam di siang hari berpuasa itu, hatinya tidak mengingati hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, ataupun tidak mengingati selain daripada Allah. Maknanya hatinya sentiasa ingat Allah. Pada waktu itu dikatakan orang itu berpuasa pada tahap khususul khusus. Pada tahap yang pertama yang nilai puasanya begitu tinggi, nilai puasanya begitu berharga, begitu orang panggil apa? Mempunyai suatu kelebihan yang besar di sisi Allah. Kenapa? Kerana dia mampu mengawal pada zahirnya, mengawal mentaati Allah, pada batinnya mengawal tidak ingat kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah di antara puasa yang kita sedang lalui, kalau boleh kita berada pada tahap itu sekarang ni. Baik, bagaimana nak mewujudkan hati yang berzikir? Yang tu kita sudah bahas beberapa perkara, cuma untuk pagi ni kita baru masuk kepada rahsia-rahsia hati. Baik, salah satu daripada perkara yang kita nak tahu berkaitan dengan rahsia hati ni ialah dia tempat terbitnya cahaya. Ya, cahaya iman di hati kita, cahaya ilmu. Ya, saya selalu sebut berkaitan dengan cahaya ini bila mana berkuliah dengan muslimat. Baik, saya nak sebut, saya ulang lagi sekali. Ya, saya ulang lagi sekali, di antara salah satu daripada perkara yang penting dalam hidup kita ialah cahaya. Ya, yang menjadi keperluan dalam sebuah kehidupan kita, iaitu cahaya. Kenapa tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian? Baik, kita ambil contoh di zahirnya dulu. Zahirnya ialah kita ada mata. Ya, saya tak nak bincang panjang kerana saya ulang lagi sekali. Baik, Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita mata. Okey ya? Anugerahkan kepada kita mata. Baik, mata ni ya, saya Ustaz Nik Bakri. Okey ya? Baik, mata ni dia tidak boleh melihat kecuali dia kena ada beberapa perkara. Pertama, dia ada mata lah. Yang kedua, nak kena ada penglihatan. Ya. Dan kadang-kadang orang yang ada mata dan ada penglihatan itu pun tidak dapat melihat kecuali nak kena ada bantuan cahaya. Sebab tu di malam harinya ada cahaya lampu, lampu jalan, lampu kereta, lampu rumah dan sebagainya. Okey ya? Baik, maka kita ada dua jenis mata. Ya, kita ada dua jenis mata. Mata yang pertama ialah merujuk kepada mata zahir ini. Yang kedua, dia ada mata batin kita, iaitu mata hati kita. Maka mata hati kita ini, ya, dia dapat melihat. Dengan apa? Dengan bekalan cahaya. Cahaya apakah? Cahaya yang ada dalam hati kita, iaitu cahaya iman, termasuklah cahaya ilmu. Sebab itulah kalau kita menakrifkan apa makna ilmu. Ilmu ni salah satu daripada penakrifannya ialah al-ilmu nurun, kata ulama. Ilmu itu cahaya yang akan masuk ke dalam hati kita, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia menerangi mata hati kita. Akhir sekali kita nampak kehidupan ini. Ya, ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Ada kehidupan pada waktu dan saatnya kita berhubung dan berinteraksi dengan manusia, ada kehidupan yang kita mesti berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda-benda begini ni kita kena faham. Bagaimana kita nak faham kalau kita tak nampak? Bahkan salah satu benda yang kalau hati kita bercahaya, ya, hati kita bercahaya, maka hati kita ni akan nampak jalan. Ya, sebagaimana mata kita ni, bila mana kita ni berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, maka mata kita nampak jalan ke mana? Ke masjid, ya, ke rumah, ya, nampak jalan untuk kita ke hospital dan segala-galanya. Begitulah pula bila mana mata hati kita ni bercahaya, dia nampak jalan ke akhirat.
Okeylah, tu sedikit yang saya nak ulang kembali kepada tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang kalau baru mengikuti ya pengajian saya ini, ia berkait dengan pengajian hati yang berzikir. Ya, terlalu amat penting hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna berzikir? Hati kita sentiasa ingat Allah. Mulut kita nak bercakap dengan sesiapa, silakanlah kita bercakap. Mata kita nak melihat ke mana, yang diizin oleh Allah, kita lihat ajalah. Mulut kita nak makan, telinga kita nak mendengar, kita dengar ajalah. Tapi hati kita sentiasa dengan Allah. Yang kita risaunya ialah di mana suatu saat hari nanti, ya kita akan berdepan dengan sakaratul maut. Di saat lidah kita sudah kelu, mata kita jadi kelabu, ya telinga kita sudah tidak lagi mampu mendengar. Pada waktu itu yang mampu bergerak ialah hati kita, merayu, merintih, mengharap, berdoa, memohon kepada Allah agar perjalanan kita ke alam yang lain itu ia selamat, ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, insya-Allah ya. Cuma saya pesan lagi sekali, kuliah-kuliah kita sekarang ni alhamdulillah mudah. Ya, kita duduk di rumah masing-masing, cuma kita tekanlah share. Ya, kita share kepada kawan-kawan kita yang mungkin dia tidak tahu kuliah kita pada pagi ini. Pertama sekali, ya kita mengajak mereka bersama-sama dengan kita dengan sahabat Masjid Al-Mu'minun. Ya, dan kita mewawarkan mereka bahawa Masjid Al-Mu'minun yang mempunyai program dan berjalan seperti biasa. Ya, kadang-kala bila mana ya selalunya kita datang masjid, kita duduk bersama dengan jemaah, tapi pada ketika ini ya kita sudah tidak mampu untuk berinteraksi, berhubung, bermuamalah, ya beribadah di masjid. Walau bagaimanapun kita jangan kurangkan pahala kita. Salah satu pahala kita ialah kita berkongsi, kita share, tekan butang share, kita share pada kawan-kawan kita. Maka Nabi mengatakan dalam satu hadis mengatakan, Ad-dalu alal khair kafa'ilih. Ad-dal alal khair kafa'ilih. Sesiapa yang menunjukkan kepada kebaikan. Ya, sekarang pihak Masjid Al-Mu'minun, ya melalui pegawainya, melalui urustia muslimatnya, ya AJK muslimatnya, mengadakan program seumpama ini, maka kita share. Maka walaupun kita bukan sebagai seorang penganjur, ya kita share program-program begini yang menyebabkan bukan sekadar kita dapat pahala, yang kita sendiri duduk mendengar dan belajar, tetapi kawan-kawan kita yang lain juga ya akan dapat pahala, dan pahala mereka juga ia akan diberi kepada kita, ya yang mereka-mereka lah yang diberi kepada kita, ya supaya kerana kita berkongsi ilmu di bulan Ramadan. Baik, insya-Allah kita teruskan lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Di sini ada satu kata-kata kiasan yang saya tulis dalam buku saya ni. Ya, iaitu Rasulullah SAW bersabda dalam menceritakan firman Allah, yakni hadis kursi. Hadis kursi. Ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, maksudnya tidak akan memuat aku bumiku dan langitku, dan mampu memuatkan aku hati hamba-Ku yang beriman. Ini satu bahasa kiasan yang untuk menunjukkan bahawa betapa hati ini memiliki suatu rahsia yang kadang-kadang kalau kita tidak belajar, kita sendiri pun tidak mampu untuk merungkaikannya. Baik. Allah sebut seulang lagi sekali dalam hadis kursi. Hadis kursi ni ialah hadis yang mana kalau kita dengarnya, Nabi bersabda dan Allah berfirman. Kalau kita nak belajar bab begini, tu kita akan belajar dalam bab berkaitan dengan hadis lah. Saya nak ringkaskan begini. Baik. Allah mengatakan, tidak akan memuatkan aku bumiku dan langitku. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha tinggi dari segi kedudukan, bukan tempat ya, dari segi kedudukannya. Dan bumi ni kecil sangat sahaja. Langitnya kecil sahaja. Ya. Kalau kita melihat bumi ni di alam semesta, ya saya yakin tuan-tuan lebih mahir dalam bab-bab yang seumpama dengan ini, ya, lebih mahir ya. Jadi cuba kita lihat dalam YouTube dan sebagainya berkaitan dengan alam dan cakrawala yang begini agung, yang begini besar ni. Ya, bumi ni ibarat pasir di alam semesta. Kecil sangat sahaja bumi ni. Ya, sebab tu kadang-kadang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala terlalu mesti merasakan bahawa kerdil sangat kita. Kerdil dan kecil dan hina kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau nak banding dari segi kejadian fizikal, kita terlalu kerdil, terlalu kecil. Kita dengan bumi ni berapa kali ganda bumi lagi besar, tetapi bumi ni sendiri berada di alam semesta yang begini luas, hanya sebesar pasir sahaja. Maka Allah Ta'ala mengatakan bahawa bumi dan langit ini tidak mampu untuk memuatkan Allah. Dengan kebesarannya, dengan keagungannya, dengan keilmuannya, dengan kebijaksanaannya. Tetapi hati kita manusia ni, ya, boleh dimuat oleh Allah. Jangan salah faham ni. Maksudnya begini.
Maksudnya, nanti saya bawa contoh yang kedua. Ya, saya bawa contoh yang kedua. Ataupun saya bawa contoh mudah begini. Yang salah satu daripada ayat-ayat yang boleh kita beramal, dan ayat ni banyak manfaat. Ya, saya pernah sebut dalam kuliah muslimat. Dalam surah surah Al-Hashr. Ayat ni kalau saya baca, saya yakin tuan-tuan muslimin muslimat kan sudah cukup faham. Di antara ayatnya ialah lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Tuan-tuan baca ayat ni daripada awal yang kita baca tadi sampai ke akhir. Ayat ni manfaat dia ialah salah satunya dia panggil ayat pemecah. Apa maksud ayat pemecah? Ayat pemecah ialah ayat yang kalau kita baca, dia boleh mengurangkan sakit-sakit badan kita. Ya, kerana sakit badan kita ni, salah satunya ialah disebabkan angin-angin yang ada dalam badan yang tidak bergerak. Ya, ataupun urat-urat kita, saraf-saraf kita yang tersimpul. Okey ya? Untuk pengetahuan ni, saya guna kitab Hati yang Berzikir. Ya, Hati yang Berzikir. Ni kitab dia yang dibaca untuk muslimat al-mu'minun. Ya, Hati yang Berzikir pada muka surat 46. Ya, muka surat 46. Jadi saya ulang lagi sekali muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ni saya belajar dengan almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Haruddin. Ya, masa dululah, dah agak lama saya belajar dulu perawatan Islam. Salah satu daripada ayat yang kalau boleh ya tuan-tuan amal selepas daripada solat. Lepas solat tu bacalah zikirnya, wiridnya, doanya. Lepas tu tuan-tuan baca lau anzalna hadzal Quran. Bacalah 2 sekali, 3 kali, 5 kali pun tak mengapa, tuan-tuan boleh baca. Salah satu tujuannya baca ialah ayat tu dia panggil ayat pemecah. Ya, kalau badan kita sakit-sakit, pinggang kita lenguh-lenguh, maka kita baca, kita tepuk-tepuk dekat sakit ni. Tepuk-tepuk di sakit ni, insya-Allah dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Cuma saya selalu ajar, kalau nak baca mana-mana ayat dalam bentuk amalan, pertama baca dahulu Fatihah, hadiah pada Nabi sekali. Kemudian baca selawat 3 kali. Kerana Fatihah ini dia panggil Ummul Kitab, pembuka kepada kitab. Maka ayat-ayat pembukaan tu mesti dibaca dulu. Kemudian selawat kepada Nabi. Kenapa? Kerana Nabi SAW ini adalah merupakan kunci kepada segala ilmu, segala penerimaan pengabulan ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka baca baik. Cuma apa yang saya nak huraikan ialah ayat itu, lau anzalna hadzal Quran, kalau seandainya diturunkan Al-Quran ini. Ya, lau anzalna hadzal Quran, diturunkan Al-Quran ini ala jabal, di atas gunung ganang. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu, seandainya diturunkan Al-Quran ini ke atas gunung ganang, ke atas bukit bukau, la ra'aitahu, mesti ataupun pasti kamu akan dapat melihat gunung dan ganang itu khashian, pertama dia tunduk, mutasaddian, kemudian dia pecah berkecai. Ya. Min khasyatillah, kerana apa? Kerana gerun dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa yang saya nak maksudkan ialah hebatnya Al-Quran ini, iaitu kalam Allah yang maha sempurna, yang maha lengkap, yang maha segala-galanya. Bila mana turun kepada bumi, turun kepada gunung ganang, berkecai gunung ganang itu. Tetapi hati manusia, hati manusia ini boleh mampu menampung 30 juzuk Al-Quran. Tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian ya. Ya, walaupun mungkin kita, mungkin di antara kita ni kita kata apa ya? Walau mungkin di antara kita tidaklah nak kata apa ya? Kita tidaklah hafal 30 juzuk Quran, tapi ada dalam dada kita kurang-kurangnya ada 1 surah, ada 2 surah, ada 10 surah. Ya, ada surah-surah yang hebat, ada ayat-ayat yang hebat, ayatul kursi ada dalam diri kita. Ya, awal suratul Baqarah, akhir surah Baqarah kita hafal. Ni ayat-ayat yang hebat, yang disebut ayat-ayat yang menjadi perbendaharaan ya di langit. Ini ayat-ayat yang hebat. Maka walaupun pada zahir diri kita ni seorang manusia yang dianggap lemah, sehingga Allah Ta'ala mengisytiharkan dalam suratul Nisa, khuliqal insanu dha'ifa, dicipta manusia ni lemah.
Ya, bahkan bukan setakat manusia itu lemah, ya manusia itu pula jahil. Jahil itu pula disifatkan oleh Allah bukan setakat jahil-jahil biasa, innahu kana zaluman jahula, terlalu amat jahil, tetapi Allah Taala telah menganugerahkan ke dalam hati kita, yang mana hati kita yang betapa hebatnya, rahsia yang terkandung di dalam hati kita ini, dia mampu untuk menampung 30 juzuk Al-Quran. Yang kalaulah Al-Quran ini diturunkan ke atas gunung dan ganang, Allah sendiri mengatakan gunung dan ganang itu tidak akan mampu menampung keagungan Al-Quran itu, maka berkecai, tunduk berkecai mereka. Ini salah satu daripada rahsia yang kita nak sebut kepada tuan-tuan. Kita ada suatu perkara yang terlalu amat bernilai. Ya, ada satu perkara yang terlalu amat bernilai yang ada pada diri kita yang namanya hati. Maka kalau boleh kita belajar tentang hati ini, kerana hati inilah yang akan kita persembahkan di hadapan Allah suatu hari nanti, sebagaimana ayat yang kita baca di awal-awal pengajian kita dahulu. Okay, kalau tuan-tuan masih ingat lagi, dalam ayat yang ke-16, muka surat 16, silap maaf ya. Muka surat 16, ya, surah Ar-Ra'd ayat 28. Ataupun ada satu ayat lagi yang jelas-jelas pada muka surat 18. Muka surat 18 iaitu surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. Di mana Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Kamu kena ingat hari-hari yang akan kamu lalui. Tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan sedang melalui hari demi hari. Saya selalu sebut kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, selalu saya sebut pada tuan-tuan, kita sebagai manusia ni sedang melalui dua perkara. Perkara pertama dinamakan masa, perkara kedua dinamakan perubahan yang sedang berlaku pada diri kita masing-masing. Ya, campur di antara masa dan perubahan yang berlaku pada diri ini dinamakan umur ataupun usia. Dan saya dengan tuan-tuan sedang melalui hari-hari, masa-masa ke mana? Ke penghujung usia. Maka bila mana kita berada di penghujung usia, makin hari makin berada di penghujung usia, maka apakah benda yang paling bernilai yang saya dengan tuan-tuan mesti jaga sungguh-sungguh? Untuk apa? Untuk kita berdepan dengan suatu hari. Apakah hari itu? Hari yang Allah kata la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak ada manfaat harta benda, tidak ada manfaat anak-anak yang ramai, illa melainkan man atallah, sesiapa yang pada hari itu bertemu dengan Allah, datang bertemu dengan Allah biqalbin, membawa seketul hati, salim, hati yang begitu salim, sejahtera. Apa yang kita nak maksudkan bahawa saya dengan tuan-tuan mesti faham sungguh-sungguh, terutama bila mana berada di bulan Ramadan yang begini mulia ini. Di saat ini Allah membuka seluruhnya rahmatnya, keberkatannya, pintu pengampunannya. Kerana apa? Kerana dosa-dosa itu bimbang-bimbang masih melekat pada hati kita. Ya, maka sebab itulah kita ingin hati yang berzikir kepada Allah, kerana hati yang berzikir pada Allah, lama kelamaan zikir itu akan membersihkan, menggugurkan, yang menghapuskan segala dosa-dosa yang berada di dalam hati kita. Tetapi betapa hebatnya hati ini, dia mampu menanggung kehebatan sebuah kitab suci Al-Quran berada di dalamnya. Adapun surah-surah yang hebat-hebat yang berada di dalamnya. Okey, baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, saya nak baca pada muka surat, ya, kita teruskan. Saya pun tak nak kita bincangkan panjang sangat, ya, supaya tuan-tuan yang tak ada kitab tu dapat mengikuti program secara lancar insya-Allah. Baik, muka surat 46 lagi. Berkata seorang ulama, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, dia kata apa? Lau kushifa an-nuril mu'min al-asi. Ya, seandainya disingkap cahaya orang mukmin yang melakukan maksiat kepada Allah. Ya, la tabaqa ma bainas sama'i wal ard fama zannuka bi nuril mu'min al-muti'. Ia akan memenuhi seluruh langit dan bumi, maka bagaimanakah perkiraanmu mengenai cahaya orang-orang mukmin yang taat? Ya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang ini kata-kata para alim ulama yang mengetahui dan memahami hakikat kehidupan ini. Ya, bahawa hidup ini berarti kita memerlukan cahaya yang berada dalam hati kita. Ya, baik. Apa yang kita nak sebut bahawa satu perkara lagi diibaratkan. Kadang-kadang tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita wallah alam lah, mungkin saya, mungkin kita, kadang-kadang kita tidak mengambil berat soal hati kita. Adakah hati kita sedang bercahaya atau sedang dalam kegelapan? Adakah hati kita sedang hidup mengingati Allah atau dia sudah mati, langsung tidak ada rasa dengan Allah? Termasuk pada bulan Ramadan. Ya, termasuklah berada pada suasana PKP yang kita kata dah dekat hampir 2 bulan ini. Ya, kita berada di rumah masing-masing, kaki kita tak mampu untuk berpijak di rumah Allah. Bagaimana rasa hati kita?
Maka di sini di antara perkara-perkara, walau bagaimanapun ada di antara di luar sana masih lagi melakukan maksiat pada Allah, walau bagaimanapun orang-orang yang beriman kepada Allah di dalam hatinya ada cahaya, kata para alim ulama. Dan kita pun dah baca hadis Nabi bagaimana bentuk cahaya yang ada dalam diri manusia. Okey, baik. Itu satu benda yang kita nak bagi tahu. Maka saya ulang balik. Cahaya orang yang bermaksiat pada Allah, cahaya iman yang ada dalam hati dia. Ya, kerana kadang-kadang iman tu dia yazidu wa yankus. Ya, kita sedia maklum, alhamdulillah pertama sekali kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kita hati yang bercahaya. Ya, dengan iman, walau bagaimanapun kita kena ingat, iman itu sifatnya dia bertambah dan berkurang. Maka di saat iman itu berkurang, maka mungkin dia melakukan maksiat kepada Allah. Berapa ramai orang buat maksiat pada Allah pada hari ini semasa berada di rumahnya dengan menggunakan telefonnya dan sebagainya. Baik. Jadi walaupun orang itu dia melakukan maksiat pada Allah tapi hati dia beriman, maka iman itu bercahaya. Kalau dibelah dadanya, seandainya diibaratkan cahaya itu keluar, akan merentasi, memenuhi langit dan bumi. Ya, bagaimana? Maka ditanya satu soalan, apa pandangan kamu? Bagaimana kalau seseorang itu dia sebagai seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, baik, insya-Allah ya. Jadi muka surat 47 tu saya tak bacalah sebab saya dah hurai sikit di situ. Kemudian muka surat 48. Okey ya, muka surat 48, cahaya itu ada dua jenis. Satu cahaya yang diperolehi dengan panca indera dengan adanya sinar matahari. Yang kedua cahaya yang tersimpan dalam hati yang disebut sebagai cahaya keyakinan, cahaya iman. Yang ni yang saya rasa tak perlu kita hurailah. Walau bagaimanapun kita bahagi sedikit. Cahaya ada dua. Satu cahaya untuk tuan-tuan melalui kehidupan dunia sahaja. Nama dia cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, cahaya lampu jalan, lampu rumah, lampu kereta untuk menyuluh pandangan mata ini. Mata zahir ini. Itu satu cahaya. Cahaya yang kedua ialah cahaya yang tuan-tuan menggunakan cahaya ini dan tuan-tuan mesti dapatkan cahaya ini untuk tuan-tuan guna dalam perjalanan daripada dunia untuk meneruskan perjalanan itu ke alam barzakh dan meneruskan perjalanan itu ke akhirat dan meneruskan perjalanan itu ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan Allah dan dalam redha Allah. Ini cahaya apa? Yang dinamakan cahaya yang ada dalam hati tuan-tuan, yang dinamakan cahaya keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni benda-benda begini ni tuan-tuan sekalian, kita jangan ambil mudah. Ya, tolong pastikan dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, saya memastikan dalam hati saya, tuan-tuan pastikan dalam hati tuan-tuan dan hati anak-anak kita itu kekal cahaya ini sehinggalah sampai kepada suatu waktu kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Karena bila mana kita sampai ke akhirat nanti, di alam barzah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di alam barzah ni, kalau kita rujuk pada akal kita yang singkat ini, yang tidak mampu memahami apakah sebenar hakikat alam barzakh. Ya, kerana pada pandangan zahir mata kita, kita lihat sebuah kubur yang panjangnya ialah 7 kaki, yang dalamnya 6 kaki, liang lahatnya 1 kaki, kemudian diletak mayat, diletak jenazah, ditutup dengan papan, ditimbuh dengan tanah, dipijak-pijak tanah itu supaya dia menjadi tanah yang tidak lagi longgar dan sebagainya. Diletak batu nisan, pada pandangan zahir kita sudah tentu kubur itu begitu terlalu amat gelap. Ya, dahlah gelap sempit. Ya, bagaimana tuan-tuan nak duduk? Tapi hakikat sebenarnya ialah, kata syekh saya, ya, sesuatu itu kalau kita lihat daripada atas, dia nampak kecil. Contoh, kita naik kapal terbang, kemudian kapal terbang itu mula terbang meninggalkan lapangan terbang itu, maka cuba kita lihat ke bawah balik lapangan terbang itu. Jadi, sesuatu yang kita lihat daripada atas, lihat ke bawah, maka kita nampak dia punya lapangan terbang tu kecil aja. Ya, bahkan orang-orang yang sedang berjalan itu sudah tak nampak dah. Itu maksud apa? Kalau sesuatu itu dilihat daripada atas, sudah tentu kita nampak kecil. Tetapi kalau kita nak tahu besar mana, luas mana tempat itu, cuba kita turun balik. Maka bila mana kapal terbang itu, ya, dia landing balik, dia mendarat balik. Ketika itu kita lihat rupa-rupanya yang kita lihat bawah yang kecil tadi, lebih besar daripada kapal terbang itu, iaitu lapangan terbang itu. Begitulah kubur. Kubur kata kita lihat daripada atas, kita lihat ke bawah itu, maka kita nampak kubur itu hanyalah seluas 3 kaki. Dalamnya 6 kaki, panjangnya 7 kaki. Apatah lagi liang lahat lagi kecil. Ya, hanya 1 kaki saja. Ya, muat-muat jenazah itu. Tapi kita lihat daripada atas, maka dia kecil. Tapi bila mana kita turun suatu hari nanti ke dalam alam, ke dalam kubur itu akan menjadi lebih luas daripada dunia ini.
Itulah hakikat sesuatu yang dipandang daripada atas. Maka bila mana kita duduk di alam barzakh yang begitu luas tetapi tidak ada cahaya. Cahaya apa kita nak melalui kehidupan di alam barzakh? Orang ni dia duduk di alam barzakh nak banding dengan alam dunia, dia lebih lama duduk di alam barzakh nak dibandingkan dengan alam dunia. Contoh kita kata Abu Lahab, Abu Jahal yang dulunya melawan baginda Rasulullah, tidak mahu beriman kepada Allah dan Rasul, sehingga kan hati mereka hati yang gelap, tidak ada cahaya. Maka bila mana mereka masuk ke alam barzakh, dah ribuan tahun mereka berada di alam barzakh, sedikit pun tidak berbalai dengan apa yang mereka lakukan atas muka dunia. Mungkin 100 tahun, mungkin 150 tahun, tetapi mereka ribuan tahun berada di alam barzakh dalam kegelapan. Ini salah satu daripada perkara yang terlalu amat penting untuk saya dan puan-puan mengambil berat. Soal ini bukan soal kecil, bukan soal remeh, tetapi suatu soal yang menjadi suatu kepentingan yang utama. Nak lebih utama daripada makan dan minum kita, lebih utama daripada hidup dan mati kita. Kerana apa? Kerana kehidupan ini tanpa cahaya, kematian itu juga kalau tanpa cahaya akan menyusahkan dunia dan akhirat kita. Sebab itulah dikatakan cahaya ni ada dua. Satu cahaya untuk melalui kehidupan atas muka dunia, ke pasar, ke pejabat, ke sekolah, ke mana-mana tempat yang kita nak pergi. Satu lagi cahaya yang ada dalam hati kita, yang akan menyuluh perjalanan hidup kita daripada perjalanan dunia, meneruskan kepada perjalanan ke akhirat, ke alam barzakh, ke akhirat, bertemu dengan Allah di akhirat, dihisap dan sebagainya. Kemudian Allah mempelawa kita untuk ke syurga Allah. Kenapa? Kerana dalam hati kita memiliki cahaya iman, memiliki cahaya keyakinan, cahaya makrifah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan rahsia yang ada dalam hati kita. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya kita ada masa lebih kurang dalam 20 minit lagi lah insya-Allah. Dia pengajian-pengajian di bulan Ramadan ni dia tak boleh lama. Selalunya kuliah saya di di Masjid Mukminun 1 jam setengah. Tapi bila mana tadi saya tanya pihak pengurusannya, 1 jam lebih kurang pukul 11.30 hingga pukul 12.30. Alhamdulillah, ya saya setuju. Kenapa? Kerana program di bulan Ramadan ni kita singkatkan sikit supaya apa? Supaya kita dapat beramal dengan amalan yang banyak ya di bulan Ramadan. Baik, muka surat 49. Yang ni saya buat 5 kesimpulan. Ya, 5 kesimpulan berkaitan dengan rahsia-rahsia hati. Insya-Allah tuan-tuan muslim-muslimat, kita harap tajuk ni kita khatam pada pagi ni. Ya, kemudian kalau ada peluang-peluang pada masa akan datang nanti, insya-Allah kita akan belajar tajuk yang lain pula. Baik, kesimpulan pertama berkaitan dengan rahsia hati. Cuma apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan, bila mana disebut rahsia, maka sesuatu itu tidak mampu untuk kita ungkapkan sebenarnya. Kerana apa? Kerana itu ada di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya selalu menyebut, kadang-kala hati itu di mana terjemahan dia di wajah. Ya, kegembiraan hati nampak di wajah. Tetapi tidak semestinya. Kerana berapa ramai orang yang senyum pada wajahnya, gembira dengan tawanya, tetapi hatinya sedang bersedih. Begitu pula berapa ramai orang yang menangis pada zahirnya, matanya mengalirkan air mata. Ya, suaranya teresak-esak, tapi hatinya gembira. Ya, kerana hati itu kadang-kadang menjadi rahsia di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang rahsia ini tidak mampu diungkapkan. Walau bagaimanapun kita mencari dan meneliti kitab-kitab para alim ulama, maka para alim ulama tuan-tuan sekalian telah menulis dan menggariskan beberapa apa yang mereka lalui dalam kehidupan mereka berinteraksi dan berhubung dan berzikir ya kepada Allah SWT. Yang pertama sekali, ya, hati mempunyai suatu lapangan yang tak terjangkau luasnya. Dari sudut ilmu contohnya, hati mampu menyelami lautan ilmu yang teramat luas. Ya, ini salah satu daripada perkara yang tuan-tuan, hati ini dia memiliki suatu lapangan yang begitu luas. Sebab tu selalu kita guna perkataan kita hendaklah berlapang dada. Okey, baik, insya-Allah ya. Baik. Okey ke tuan-tuan? Sebab dia ada terputus kejap tadi. Suara okey ke? Okey, baik, kita ulang lagi sekali tuan-tuan. Kita ulang lagi sekali. Selalunya kita sebut berlapang dada. Ya, tolong berlapang dada. Kenapa? Kerana memang betul kata-kata itu. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita suatu lapangan yang lebih luas daripada kehidupan ini, iaitu hati yang luas lapangannya. Sebenarnya dikatakan lapang dada, bukan lapang dada, lapang hati. Dan salah satu daripada hati ini diberi suatu kelapangan yang begitu luas. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala ingin menganugerahkan kepada kita ilmu yang luas, ya, tak terjangkau, yang kita kata lautan ilmu.
Itu salah satunya. Baik. Yang kedua, kita buat kesimpulan yang kedua. Hati berkemampuan memahami sesuatu yang khusus. Ya, yang khusus. Iaitu khususnya ilmu yang tidak mampu dicapai oleh akal. Hati mempunyai kelayakan dan kemampuan yang cukup untuk mengingati, mencintai dan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, salah satu rahsia yang ada dalam hati kita ni, dia mampu memahami. Saya ulang balik insya-Allah ya, bagi sesiapa yang baru mengikuti di sininya insya-Allah. Saya ulang balik, suka sangat saya ulang benda-benda begini, iaitu Allah Taala ni betapa hebatnya Allah dan betapa penyayangnya Allah. Allah Ta'ala ni dia beri kepada kita 3 perkara dalam kita mendapatkan ilmu. Betapa sayangnya Allah kepada kita agar kita hidup dengan ilmu. Ya, tidak hidup dalam kejahilan. Terlalu amat bahaya kalau kita biarkan hidup kita dalam kejahilan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin melihat kita hidup dengan ilmu, maka Allah bekalkan kepada kita 3 apa kita panggil? 3 unsur, yang mana 3 unsur ini mampu untuk kita melalui perjalanan ilmu yang luas. Pertama, Allah bagi kepada kita panca indera. Ya, panca indera, melalui mata kita dapat ilmu, melalui telinga dapat ilmu kita mendengar, melalui mulut kita merasa dapat ilmu, melalui hidung kita bau dapat ilmu. Ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin memastikan bahawa kita tidak hidup dalam kejahilan. Itu yang pertama, saya nak ringkaskan. Yang kedua ialah akal. Allah beri kepada kita akal. Maka bila mana Allah beri kepada kita akal, maka Allah beri kepada kita kemampuan untuk memahami sesuatu yang susah. Ya, ada waktu benda ni benda susah. Hanya orang yang menggunakan akal boleh memahaminya. Baik, yang ketiganya, Allah beri kepada kita bukan sekadar untuk kita faham dengan akal, tetapi Allah beri kepada kita hati. Maka hati ini mampu memahami, dan yang difaham oleh hati ialah suatu pemahaman yang lebih hebat daripada pemahaman akal. Kenapa? Kerana hati ini dia memahami dengan rasa. Maka di sinilah yang dikatakan bahawa ada benda-benda yang tak mampu difaham oleh akal. Contoh yang saya sebut pada tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah tadi. Contohnya kehidupan di alam barzakh. Kalau kita fikir dengan logik akal kita, tidak ada kehidupan di alam barzakh. Kenapa? Kerana yang telah dikebumikan itu yang mati. Ya, yang telah dikebumikan itu yang telah meninggal dunia. Yang dikebumikan itu adalah yang dinamakan jenazah, yang sudah tidak mampu berbicara, yang sudah tidak mampu untuk melihat, yang sudah tidak mampu untuk mendengar. Tiba-tiba diberitakan kepada kita bahawa di dalam alam barzakh itu ada kehidupan. Kehidupan di alam barzakh. Ada soal jawab, ada nikmat. Ada alam barzakh yang dijadikan kuburnya, alam barzakh itu dijadikan kuburnya taman-taman syurga, berada dalam nikmat. Ada kuburnya dinamakan lubang-lubang neraka, berada dalam azab. Ada yang tuan-tuan sekalian berada dalam kegelapan. Ada yang berada dalam cahaya. Maka perkara-perkara begini, kalau kita fikir dengan akal, ada sesuatu yang akal tidak mampu menerima. Kenapa? Tidak logik pada akal. Tetapi hati mampu memahami. Hati mampu memahami. Kerana hati ini memahami dengan apa? Memahami dengan rasa. Rasa apa? Salah satunya rasa keyakinan dan kepercayaan bahawa bukan sekadar hidup ini di dunia semata-mata, tapi hidup ini ada hidup yang di alam lain. Hati merasai. Ya, tidak akan mampu kita menafikan suatu fakta yang tidak mampu untuk kita nafikan bahawa dalam hati kita ada sebuah keyakinan yang begitu yakin, begitu jelas bahawa ada kehidupan lain. Contoh kita kata sekarang ni pun di alam kita hidup di alam manusia. Di kiri dan kanan kita yang begitu dekat dengan kita ada alam malaikat yang namanya Raqib dan Atid, yang sedang mencatat amalan kita. Di kehidupan depan kita ini ada alam yang dinamakan alam jin. Maka rupa-rupanya ada alam lain yang kita sendiri tidak mampu secara faktanya, tidak mampu menafikan dengan hati kita, ya, bahawa di sana ada alam lain. Maka sebagaimana hidup di dunia, maka ya hati meyakini dan memahami bahawa ada juga hidup di alam selain daripada dunia namanya barzah dan namanya akhirat dan sebagainya. Inilah perkara-perkara yang difaham oleh hati yang tidak mampu difahami oleh akal. Itu kehebatan hati. Baik, hati mempunyai kelayakan, kemampuan untuk cukup mengingati dan mencintai Allah. Dan nak banding dengan yang lain, mata boleh ingat Allah. Kita tengok langit dan bumi yang begini hebat. Ini adalah sudah tentu ciptaan, bukan ciptaan manusia. Mana mungkin manusia boleh cipta bumi, mana mungkin manusia boleh cipta langit. Sudah tentu di sana, apa yang kita lihat langit dan bumi ini, ada pencipta yang lebih hebat daripada manusia. Maka tidak ada lain ya kecuali kehebatan itu ialah yang dicipta oleh Tuhan yang Maha Pencipta yang namanya Allah.
Kalau kita mendengar suara, kita bercakap dengan mulut. Tapi nak bagi tahu bahawa ada kadang-kadang kita ingat kepada Allah dengan mulut. Kadang-kadang mulut itu terhenti daripada mengingati Allah. Ada kadang-kadang kita melihat Allah, kita melihat kebesaran Allah dengan mata. Ada waktu mata itu ingin menutup, dengan namanya tidur. Tapi hati ini mampu ingat kepada Allah dalam keadaan suasana apa sekalipun. Ya, dia bercakap, dia boleh ingat Allah. Dia makan, dia boleh ingat Allah. Dia berjalan, dia boleh ingat Allah. Inilah kehebatan hati yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rahsia dan kehebatan hati. Apatah lagi, hati ini mampu mengenal Allah. Mengenal Allah ini ada dua. Satu, mengenal dengan ilmu, dengan belajar tauhid, belajar kitab-kitab tauhid, bahas kitab-kitab tauhid, mendalami kitab-kitab tauhid. Satu lagi, hati mengenal Allah dengan rasa. Ya, rasa bahawa apa yang kita pandang ini, kita merasai kewujudan Tuhan. Ya, apa yang kita pandang ini, setelah kita merasai kewujudan Tuhan, kita juga merasai kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan. Tak akan mungkin begini indah dunia yang kita lihat, begini rapi susunan perjalanan siang dan malamnya, hujan dan panasnya. Tak akan mungkin sesuatu yang ada ini tanpa pencipta yang maha hebat. Maka maha hebat itu bukan pada mulut kita sekadar semata-mata, tetapi sudah tentu kita merasai, mendalami, menjiwai, menghayati ke dalam diri kita. Itulah rahsia hati yang Allah beri kepada kita, tuan-tuan. Baik, kita ringkaskan sikit lagi, ada masa 10 minit lagi. Yang ketiga, insya-Allah. Yang ketiga, hati mampu merasai sesuatu yang tidak mampu dirasai oleh lidah. Contohnya kemanisan iman dan lain-lain. Lidah ini, dia suatu alat yang diberi oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah. Dari sudut mana? Dari sudut, iaitu boleh merasai sesuatu yang masin, sesuatu yang manis, sesuatu yang pahit. Ya, tetapi ada benda-benda yang tidak mampu difahami oleh lisan, oleh lidah. Ya, iaitu kemanisan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemanisan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya mampu dirasai oleh hati kita sahaja. Inilah kehebatan hati yang Allah beri kepada kita, adalah sesuatu perkara yang tidak mampu dirasai oleh lidah, tetapi mampu dirasai oleh hati kita. InsyaAllah tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya. Maka inilah di antara perkara yang saya dengan tuan-tuan, kita kena berusaha sungguh-sungguh minta kepada Allah di bulan Ramadan ini. Merayulah kepada Allah di bulan Ramadan ini. Apa lagi yang kita nak? Ya, kalau patut menangis, kita menangislah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Taala menjadikan hati kita hati yang sentiasa ingat Allah, sentiasa rindu Allah, sentiasa mencintai Allah, sentiasa khusyuk dengan Allah, rasa sentiasa berharap kepada Allah, ya, berharap kepada Allah. Sehingga kan harapan itu sentiasa berada dalam hati kita, supaya Allah jadikan kita ahli syurga Allah. Allah jadikan ibu bapa kita ahli syurga Allah. Allah jadikan seluruh zuriat-zuriat kita dan rakan-rakan kita pada hari ini yang bersama dengan kita hari ini adalah ahli-ahli syurga Allah. Maka hati inilah sedang dipandang oleh Allah. Ini salah satu daripada perkara yang tidak akan mampu dilakukan oleh lisan kita, oleh mata dan telinga kita, oleh akal kita, kecuali hanya mampu dirasai oleh hati kita dengan sebenar-benarnya, kerana di hati itu ada iman dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang keempat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga tadi saya terlepas pandang. Ya, ada satu perkara lagi. Hati mampu mendekatkan sesuatu yang jauh pada pandangan mata, sebagaimana kata pepatah, jauh di mata, dekat di hati. Ini salah satu daripada kehebatan dan rahsia hati. Iaitu hati ini mampu merasai sesuatu yang jauh. Yang kita kata jauh di mata tapi dekat di hati. Maka sesuatu yang kena sentiasa dekat di hati kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, biarlah kadang-kadang anak isteri kita ini, biar dia dekat dengan kita pada zahirnya, tapi hati kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang keempat, hati mampu memandang sesuatu yang tidak dapat dicangkau oleh pandangan mata zahir. Hati mampu berbicara tanpa menggunakan suara dan tanpa susunan kata-kata atau tulisan. Ini antara rahsia-rahsia hati. Dia mampu memandang yang tidak mampu dipandang oleh mata zahir. Tuan-tuan, saya nak sebut macam mana, ya? Kalau boleh kita bertemu dengan para guru yang layak, yang dinamakan guru murabbi mursyid. Kita menerima zikir-zikir yang tertentu dengan mereka secara ijazahnya, secara izinnya, dan kita beramal dengan ikhlas dan jujur dan benar kepada Allah. Ya, kita harap-harap, walaupun tak boleh berharap yang tu mesti kerana Allah. Tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala melihat kejujuran dalam hati kita, dalam kita beramal kepada Allah, suatu hari nanti kita harap-harap Allah Taala akan membuka hati kita dengan namanya kasyaf.
yang menyebabkan mata kita mampu memandang, mata hati kita mampu memandang. Pada ketika itu barulah kita faham bahawa ada benda yang selama ini yang kita hidup selama 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun kita hidup, ada benda yang kita tidak mampu pandang. Kenapa? Kerana mata yang ada di sini tidak mampu menjangkau ada beberapa pandangan yang tertentu, tetapi bila mana Allah Ta'ala membuka mata hati kita, di saat itu kita rasa gembira, ya, kerana kita mampu memandang sesuatu yang tidak mampu dipandang oleh mata zahir. Itulah yang ada hanya pada hati sahaja yang mampu memandangnya, yang dinamakan kasyaf. Ada juga yang dikatakan hati ini antara rahsia dia berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Contohnya niat. Di dalam hati ini banyak tuan-tuan. Dalam hati ini Imam Nawawi, ya, dan disebut dalam kitab Riyadhus Salihin Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, dalam hati ini ada benda yang dinamakan niat. Ada benda yang dinamakan azam. Ada benda yang dinamakan lintasan-lintasan hati. Lintasan hati itu pula dibahagi kepada 4 jenis lintasan hati. Tak apalah, walau bagaimanapun kita hurai lain kali. Walau bagaimanapun apa yang saya nak sebut kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bahawa di dalam hati ni ada satu perkara yang menjadi rahsia kepada yang lain-lainnya, ialah dia mampu berbicara tanpa suara, mampu berbicara tanpa huruf. Tetapi bicara hati yang kalau contohnya kita ambil satu contohnya niat. Bila mana kita sembahyang, secantik mana sembahyang kita, selama mana rukuk kita, selama mana sujud kita, sepanjang mana bacaan kita, tapi kalau hati itu tidak ada niat, yang tanpa suara, tanpa huruf tadi, seluruh ibadah kita tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kehebatan bahasa hati, yang tidak ada suara tetapi tidak ada huruf, tetapi kalau dia dibawa ke dalam hati ini yang namanya niat, seluruh hidup ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tambah extra 10 minit ya. Saya rasa okeylah, tengok pada masa, insya-Allah tuan-tuan ya, tengok pada masa. Dia sebagaimana saya sebut tadi, kadang-kadang pengajian ini dia tak boleh lama-lama sangat, sebab masa kita masih lagi banyak untuk kita gunakan dengan yang lain-lain. Tapi kalau atas permintaan tuan-tuan, saya insya-Allah saya cuba tunaikan juga, insya-Allah ya. Saya akan tunaikan. Jadi saya ulang lagi sekali yang tadilah. Betapa rahsia yang ada pada hati tuan-tuan. Satu benda yang kita nak katakan apa ya, agak pelik dan ajaib dan hebat, iaitu apa yang ada dalam hati kita yang namanya niat. Sebelum kita boleh hurai yang namanya azam, yang namanya khawatir. Nanti saya hurai sikitlah, oleh kerana ada tambahan masa saya hurai sikit. Cuma saya nak sebut dulu niat. Niat ni adalah suatu perkara yang menjadi kekuatan dalam seluruh kehidupan kita. Ya, sebab tu kita pun pelik. Ya. Rukun pertama ibadah sembahyang, ibadah haji, ibadah puasa, ibadah baca Quran, ibadah sedekah, apa sahaja. Ya, rukun pertama adalah niat. Padahal niat itu tidak ada huruf, niat itu tidak ada suara, hanya dibawa di dalam hati kita. Perkara-perkara yang kita ingin lakukan, dan yang kita ingin lakukan itu hanya satu sahaja, iaitu untuk Allah, bukan untuk diri kita. Tetapi selebihnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi suatu ganjaran lebih hebat daripada apa yang terlintas di hati kita. Apa yang lintas dalam hati kita? Solat fardu zuhur. Ya, kalau kita belajar bab niat. Adapun usalli fardu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman imaman lillahi ta'ala nawaitu sauma ghadin. Ya, yang tu lafaz niat. Yang tu di lidah. Ya, yang tu kita faham. Tetapi masalah sekarang ni yang menjadi kehebatannya, rasio yang teramat nilai tingginya ialah benda yang ada dalam hati kita. Maka kata para ahli ulama, kalau salat paling-paling kurang ada 3 perkataan sahaja bawa dalam hati. Jangan bunyi, jangan ada suara, jangan ada huruf yang tertulis, hanya 3 sahaja. Salat fardu zuhur, salat fardu maghrib. Kalau puasa besok hari bulan Ramadan. Itu aja 3 perkataan ini aja. Tapi dengan 3 perkataan ini yang ada dalam hati kita tanpa suara, tanpa huruf, Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita sebuah syurga yang luasnya 7 petala langit, 7 petala bumi. Subhanallah. Ini yang dikatakan niat yang ada dalam hati. Apakah rahsia tuan-tuan sekalian? Wallahu a'lam. Apakah kebesaran yang ada dalam hati kita, nilai yang ada dalam hati kita sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu berinteraksi dengan kita, tidak mahu memberi ganjaran kepada kita kalau tidak ada niat itu. Padahal tidak ada suara, tidak ada huruf. Siapa yang hanya memahaminya? Kita dengan Allah sahaja yang mahu memahaminya.
Apa maksudnya? Subhanallah. Maksudnya yang paling bernilai dalam hidup kita ialah bukan rukuk kita, bukan sujud kita, bukan alunan bacaan Al-Quran kita, tetapi yang paling bernilai daripada diri kita untuk Allah dan Allah kepada kita ialah hati yang tanpa bunyi, yang tanpa suara, yang tanpa huruf berinteraksi dengan Allah, yang hanya kita dengan Allah saja yang mengetahuinya. Inilah yang paling bernilai dalam hidup kita. Sebab tu kalau kita di bulan Ramadan ini kita nak bersedekah, bukan masalah nilai sedekah RM1, bukan nilai sedekah RM2, bukan nilai sedekah RM100, tetapi nilai itu ialah pada sesuatu yang ada dalam hati kita yang tidak ada suara, tidak ada bunyi, yang namanya niat. Yang niat itu hanyalah interaksi langsung kita hanya dengan Allah sahaja. Itulah nilai kehidupan kita keseluruhannya. Yang ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tapi kalau saya hurai begini agak panjang lah. Ya, saya tak berminat nak menghurai begini panjang. Ya, kerana kita baca ringkas-ringkas insya-Allah. Itu baru saya hurai dalam tajuk berkaitan dengan niat yang ada dalam hati. Bagaimana pula dengan lintasan-lintasan hati? Ada 4 lintasan hati yang berlaku dalam diri kita, yang kalau kita mendapat yang pertama dan yang kedua, subhanallah, kita mulai kehidupannya begitu hebat dunia dan akhirat kita. Walau bagaimanapun kita biarkan dulu kerana bab-bab yang akan datang nanti insya-Allah kita akan belajar nanti tuan-tuan. Baik, yang terakhir untuk pagi ini. Yang terakhir, kesimpulan ataupun rahsia hati yang kelima insya-Allah. Iaitu hati dikaitkan dengan beberapa kalimah yang paling biasa dibicarakan ialah kehadiran hati kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi saya dah hurai dah dalam bab yang kelima tadi, saya dah masuk dah dalam bab niat tadi ya, dalam bab niat. Baik. Kemudian saya baca yang paling bawah sekali. Hati mukmin zahir dan batin. Zahir hati dinamakan fuad, batin hati dinamakan sir, yang mana di situlah tempat terbitnya makrifah kepada Allah pencipta sekalian alam. Tuan-tuan, salah satu daripada kehebatan yang Allah berikan kepada hati kita ialah dapat mengenal Tuhan pencipta kita. Okey ya. Dan sebab itulah hati ni dia ada bahagian dia. Ada lapis luar yang saya dengan tuan-tuan, kadang-kadang orang tanya kita, "Ya Ustaz, Tuan Haji, akak, kenapalah hati saya ni sekejap begitu, sekejap begini, sekejap begitu, sekejap begini?" Ya, kejap-kejap kadang-kadang rasa okey, kadang-kadang rasa tak okey. Sebenarnya, kalaulah itu tahap saya dengan tuan-tuan, anak-anak kita mengadu kepada kita seumpama itu, bererti dia berinteraksi dengan hati pada lapis zahir. Dan ramai lagi di kalangan kita ini yang sedang berinteraksi, dia tak sedar. Dia tak sedar. Dia sedar dia ada hati, tapi dia masih berinteraksi dengan lapis zahir hati dia. Sebab tu kejap hati dia okey, kejap tak okey. Kejap okey, kejap tak okey. Ini lapis zahir. Sebab tu di saat akhir sembahyang, kan kita diminta berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang membalik-balikkan hati. Sabbit qalbi. Hendaklah engkau tetapkan hati aku ni ya Allah. Ala dinik. Kepada agamamu. Ala ta'atik. Kepada ketaatan kepadamu. Kenapa diguna dalam hadis tu ialah al-qalb. Kerana al-qalbu itu suatu perkara yang dimaksudkan yang tidak tetap. Kalau boleh, saya dengan tuan-tuan mendalami berkaitan dengan hati kita. Kerana hati kita dia ada lapisnya lagi. Yang kadang-kadang disebut fuad. Ya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kan? Yang ni yang kita baca dalam surah Al-Isra. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Allah tak tanya telinga tuan-tuan ya. Allah tanya pendengaran. Ya. Kerana apa? Kerana ada orang ada telinga tapi tak ada pendengaran. Yang namanya peka. Orang ni selamat daripada salah satunya yang namanya mendengar mengumpat. Ada orang ada mata tapi tak ada penglihatan. Maka orang ini selamat daripada melihat benda-benda yang haram. Maka kalau saya dengan tuan-tuan ada telinga, ada pendengaran, ada mata, ada penglihatan, maka Allah kata innas sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad. Apa makna fuad? Fuad ialah hati dalam, lapis yang kedua selepas al-qalbu. Ni di antara kata ulama, walaupun di sana ada yang namanya al-lub. Lub. Tu lagi dalam. Lub, dia panggil lapis dalam hati. Ada lagi dalam yang nama sir. Ya, yang nama sir. Iaitu rahsia hati kita hanya dengan Allah. Allah dengan kita, kita dengan Allah sahaja. Maka benda-benda begini ni, ya, insya-Allah saya akan detailkan pada pengajian yang akan datang nanti bagaimana bila mana kita berzikir dalam hati kita, zikir ini akan bergerak. Ya, zikir ini akan bergerak melalui lapisan-lapisan hati itu sehingga dia masuk ke lubuk hati yang dalam.
pada waktu itu dia akan menjadikan hati itu mengenal Allah, berada pada tahap yang dinamakan ma'rifatullah, mengenal Allah Tuhan yang Maha Pencipta. Di saat itulah bila mana saya dengan tuan-tuan mengenal Allah, maka ibadah kita ibadah yang tinggi nilainya, sempurna ibadahnya. Kenapa? Kerana kita sekarang sudah mengenal Allah dan kita beribadah dalam keadaan mengenal Allah. Yang menjadi kegagalan pada saya, pada tuan-tuan, 20 tahun bersembahyang, 50 tahun bersembahyang, tapi masih berbicara soal khusyuk, tidak khusyuk. Kerana apa? Kerana hati kita tidak cukup mengenal Allah, tidak cukup rasa gerun, tidak cukup rasa takut, tidak cukup rasa cinta, tidak cukup rasa sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana hati ini kita tidak menelitinya, memahaminya, supaya hati itu kita dapat menebusi kepada lapisan yang dalam. Lapisan dalam inilah yang benar-benar berinteraksi dengan Allah dengan jujur, dengan tulus, dengan benar, dengan suci dan sebagainya. Ini di antara rahsia-rahsia yang paling sedikit yang saya bahaskan dengan tuan-tuan. Ya, kerana saya ringkaskan. Nanti insya-Allah ke depan nanti, kenapa? Kerana persoalan hati ni tuan-tuan, bukan persoalan yang boleh kita cerita dengan lisan kita. Kerana persoalan hati ni adalah sesuatu yang masing-masing merasai hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Mentarbiah, mendidik, menjaga, memberi kepada hati itu ialah zikir-zikir, ingatan-ingatan yang mendalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup dahululah insya-Allah pada pagi ni insya-Allah ya. Alhamdulillah. Ya, mungkin tuan-tuan dan puan-puan buat kali pertama berkuliah dengan saya. Ya, saya minta maaf kalau ada kekurangan dan sebagainya, dan insya-Allah ya tuan-tuan sekalian ya, mungkin pihak masjid boleh snap dia punya buku saya ni, bahagi-bahagikan dalam grupnya supaya masing-masing ada kitab. Tu lagilah insya-Allah kita rasa seronok bila mana kita ada kitab dan kita belajar daripada kitab insya-Allah. Dan terima kasih kepada Tuan Haji Yaakob dan akak yang mengurus kuliah muslimat. Alhamdulillah, terima kasih lagi sekali kerana sudi untuk meneruskan kuliah saya dengan Masjid Al-Mu'minun. Moga-moga sama-sama kita berdoa pada bulan yang mulia ini, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah anugerahkan ke dalam hati kita dan menjadikan hati ini seketul hati yang sentiasa mencintai Allah, merindui Allah, mengharapkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga hati kita menjadi hati yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi setakat tu dahululah insya-Allah ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Ya Allah, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberahmatan, penuh dengan keberkatan, penuh dengan keampunan dan kurniaan ini ya Allah, kami merayu kepadamu ya Allah, dan kami merayu kepadamu ya Allah, termasuklah ahli-ahli jemaah Al-Mu'minun ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Hapuskanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah ibu bapa kami ya Allah. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat birahmatika ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya azim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.